terima kasihlah sebab datang ke studio Perikatan Nasional sempena kempen pilihan raya negeri Johor ni. So Tan Sri sudah beberapa hari berada di negeri Johor ni. Jadi apa yang mood Tan Sri dapat lihat on the ground sepanjang tempoh berkempen? Pertamanya terima kasihlah atas jemputan di studio ini. Yang keduanya, memang betul lah saya di beberapa hari ini membantu jentera kempen Bersatu dan hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan dengan jentera parti dan pengundi-pengundi serta mengadakan ceramah. Jadi saya mempunyai impression lah bahawa makin lama dah berkempen ni, satu suasana timbul lah. Kalau dulu ada persepsi tentang bahawa Johor akan menjadi seperti Melaka, tapi sekarang ni nampaknya sambutan daripada pengundi-pengundi lah, daripada rakyat bangsa Johor ni nampak makin lebih baik lagi lah. Dengan keluarnya itu statement dalam utusan Malaysia bahawa probability kemenangan 50-50 ini satu petanda baik lah. Jadi akhbar sebesar utusan Malaysia sekali membuat prediksi atau ramalan seperti ini, jelas memang ada asas yang kuat lah. Dan saya pun merasai bila bertemu dengan jentera pilihan raya di berbagai dun, lepas ni saya akan pergi Tenggaruh lah, beberapa dun di sana lagi untuk bertemu dengan jentera dan memberi pandangan macam mana kita harus bertindak bagi mewujudkan sebuah kerajaan yang lebih berintegriti dan menolak budaya korupsi ini sebagai hala tuju masa depan negara kita dari segi pentadbiran negara. Saya dapati satu perkembangan yang sihat dan positif bagi PN lah. Dan saya tengok kerana banyaknya maklumat-maklumat yang keluar ni, dia tak macam Melaka lah. Melaka dulu masih COVID, masih keras lagi lah. Kita tak ada peluang untuk berceramah seperti di Johor ni. Jadi masing-masing main telefon aja. Ceramah aja kena fine 300, 2,000, 20,000 pun ada. Jadi di sini adalah platform yang lebih baik. Jadi message sampai, rakyat boleh berfikir. Dan malah undi teras ni yang Toto UMNO ni dekat kampung-kampung ni pemula berfikir. Bila banyak maklumat-maklumat tentang BN ini yang tak sihat, tidak positif dan yang boleh merosakkan perjuangan sebuah parti untuk bangsa, agama dan tanah air ini, sebahagian daripada mereka telah melihat poin ini penting. Jadi kerana itu kita dapati bahawa perubahan ni perubahan yang bukan auta, satu perkembangan faktual yang berlaku di negeri Johor ini. Jadi kita bersyukur jugalah, misalnya kata perbicaraan di New York yang mendedahkan lagi lebih jijik lah bagaimana perompakan terhadap harta negara ini, keuangan negara ini melalui IMDb ini didedahkan secara detail dan sebagainya, memeranjatkan negara kita bahawa kita sedar dan insaf bahawa kepimpinan UMNO bertanggungjawab menyebabkan Malaysia ini terhina, dipandang jijik oleh masyarakat internasional dengan berbagai-bagai apa yang telah berlaku ini. Dan mereka rasa hairan, tidak ada dalam sejarah dunia ini seorang pemimpin yang korupta, yang terjebak di dalam rasuah, penyelewengan, penyamunan, kleptokrasi ini diizinkan untuk memimpin satu parti yang berjuang untuk agama, bangsa dan tanah air. Ini berlaku di Malaysia. Di rakyat mula sedar dan makin insaf perlunya satu transformasi dari segi pentadbiran negara diterajui oleh parti baru yang bukan terjebak dan menghayati budaya rasuah oleh kepimpinan atas mereka dan pada peringkat-peringkat yang lain. Kerana itu saya bersyukurlah, mudah-mudahan dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala trend positif ini, trend yang konstruktif ini akan terus menerus dan kita nak melihat Johor membawa satu perubahan untuk melihat kewujudan satu kerajaan baru di sini. Dan kalau berlaku di sini, insya-Allah impak yang besar dari PRU ke-15 insya-Allah menjadi hala tuju
pada masa itulah. So inilah doa saya, kita berjuang ikhlas. Kita nak menentang kemungkaran, kemaksiatan. Yang parti sebelah ni, Parti Barisan Nasional UMNO ni, sebaliknya pula menerima, mendewa-dewakan pula pemimpin yang terlibat dan terjebak di dalam aktiviti rasuah, dalam budaya rasuah dan sebagainya, membawa mereka di sini dengan sorak-sorai, dengan pengkumpulan yang besar. Kita tak faham mana akal dan iman mereka bersubahat dengan pemimpin-pemimpin yang seperti ini, membawa perjuangan bangsa kita, agama kita, tanah air kita. Tak masuk akal. Kerana itu saya rasa bahawa kewujudan dan sokongan kepada PN ini satu pilihan. Tak ada pilihan lah, tak ada alternatif. Sebab kita tengok parti lain juga, macam PH, kita susah menerima PH kerana adanya parti dominan DAP di dalamnya yang mengutarakan filsafah Malaysia perjuangan mereka. Ini perjuangan Malaysia ni adalah yang dihayati dari PAP di Singapura, kesamarataan. Walaupun rakyat Malaysia 68% Melayu dan peribumi, Cina 20%, India 9%, kesamarataan artinya 10 Melayu, 10 Tionghoa, 10 India. Kesamarataan kita tak dapat menerima ideologi seperti ini. Filsafah politik macam ini kita mesti tolak, sebab sekarang jurang ekonomi amat besar. Melayu dan peribumi sekarang ini dari segi populasi Malaysia 68%. Menguasai kemakmuran negara kita, the economic cake of Malaysia, cuma 20% saja. Yang lain-lain Tionghoa, India dan syarikat-syarikat asing. Dengan jurang yang begini besar, we cannot practice at all filosofi Malaysia. Kita kena tolak benda yang macam ni. Lebih-lebih kita tengok macam pemimpin mereka tu, mereka masuk jail keluar jail atas perkara yang non-starter. Kau dah masuk jail keluar jailnya sebab sodomi, sebab main bontot jantan. Boleh kita terima hakikat ini sebagai seorang Perdana Menteri Malaysia? Sebagai Malaysia tu negara yang majoritinya Muslim seperti ini. Saya tak tahulah, saya bentuk disimpan muka saya kalau orang seperti dia Perdana Menteri. Dan kita ada BN UMNO pula, ya, dan pemimpin yang telah dikatakan salah oleh mahkamah, dan pemimpin presidennya pula dengan 40-50 tuduhan dakwaan yang ada prima facie. Prima facie ni dari segi undang-undang, artinya dia dah sah salah 85%. Kerana itu kes itu mesti diteruskan sehingga akhir, sehingga hukuman dijatuhkan. Dan kes Zahid Hamidi ada prima facie. Benda yang macam itu tidak dia dah tolak lebih awal, ini tak boleh diketengahkan. Jadi dengan cara macam inilah maka saya percaya insya-Allah kita PN stand a good chance lah untuk menjadi parti alternatif. Dan kalau bandingkan pula presiden kita ni Muhyiddin banding dengan presiden PH atau PKR, banding pula presiden UMNO PN, jauh beza dia. Oleh sebab kita mesti the wisest decision to choose the best party untuk masa depan kita yang gemilang dan cemerlang. Tan Sri, kalau ikut penerangan Tan Sri tadi, kita macam melihat Barisan Nasional lari daripada menjelaskan isu-isu kepimpinan yang mereka hadapi. Adakah rakyat Johor boleh menerima pimpinan Barisan Nasional ni yang selalu buat kacau, yang masih ada kes ni? Adakah rakyat Johor boleh menerima mereka sebenarnya? Saya fikir rakyat atau bangsa Johor tak boleh terima ini. Secara akal, secara logik, tak boleh terima ini. Kerana orang kata apa ni, kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin ini tak ada penjelasan. Balik-balik dia cakap fitnah. Kalau dah masuk dalam mahkamah, kita kata fitnah, macam kita boleh baca setiap ayat penghakiman itu di dalam mahkamah, tengok satu persatu macam mana penipuan, perompakan, samunan yang dibuat itu dengan begitu sistematik, under oath
Tiap orang terlibat termasuk yang dia tuduh itu bercakap kadang dia bohong, dia masuk 5 tahun jail. Ya, pasal apa ni, menghina mahkamah, benda yang macam tu. Dan sampai sekarang tiada satu bahagian daripada UMNO, katakan dia ada berapa ratus bahagian. Boleh katakan seluruh Malaysia dah pergi ke Sabah kecuali Sarawak, buminya di cover oleh cawangan-cawangan UMNO. Tidak ada satu cawangan, tidak ada satu bahagian yang berani bangun, kami nak membenteras kemungkaran rasuah, kami nak membenteras najis rasuah, kami nak pemimpin kami nyahkan yang dah terjebak di dalam penyelewengan, dalam kleptokrasi, dalam rasuah ini, kami nakkan pemimpin yang baru. Seko pun tak ada bercakap, tak nak bercakap, tak berani bercakap. Kalau nak perjuangkan agama, bangsa dan tanah air, you tak boleh bercakap untuk membenteras kemaksiatan dan kemungkaran ini. Perjuangan apa ni? Perjuangan tai kucing. Malu saya. Itu sebab saya berhijrah daripada UMNO kepada ini. Saya lihat masa depan tak ada sebab orang yang ada duit, ada kekuatan, bukan setakat bilion. Jadi siapa dah ada asas untuk memilih kepimpinan, mesti ada duit atau ditaja orang-orang yang kaya. Kita jadi robot saja, duit. Kalau kamu macam kamu bisa kata orang yang ada kebakat, kepimpinan yang hebat, potensi untuk memimpin negara secara ikhlas, kerana jujur, berintegriti, takkan naik kalau tidak support oleh duit yang banyak ini. Tapi jadi apa masa depan kita kalau satu sistem demokrasi kita tidak dapat memilih satu pemimpin yang mempunyai caliber, yang punya integriti, yang punya wawasan, idealisme yang baik untuk membina masa depan kita yang cemerlang. Jadi makna dia najis rasuah ni merosakkan ini semua. Perjuangan UMNO dulu diasaskan oleh On Jaafar dulu, Datuk On Jaafar. Cemerlang sampai zaman Tun Mahathir, Junam sekarang. Mungkin kali ini insya Allah dengan izin Allah kita perlukan satu parti baru untuk memimpin negara. Parti ini dah tak berdaya lagi. Parti ini dah ada kanser. Parti ini terjebak dalam kleptokrasi dan juga najis rasuah. Kerana itu rakyat Johor boleh berfikir ni secara, jangan emosional sangat dalam berjuang. Parti ni semua macam rumah lah. Ni rumah dah semua naik-naik dah. Tak duduk situ juga. Lama dia empap dia bumbung tu. Kalau jatuh, empap dia bumbung. Cari rumah banglo yang lebih besar lagi, yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang ada struktur, yang boleh mempertahankan kita 100 tahun lagi perjuangan atau selagi ada bulan dan bintang untuk memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air. Mintalah orang Johor lah, rakyat Johor ke bangsa Johor ke, buat pilihan yang terbaik kerana Allah, bukan kerana PN, bukan kerana Mahyudin, bukan kerana sesiapa, kerana Allah. Kita nakkan parti baru PN menerajui, menggantikan satu parti yang telah buruk lah, orang kata dah decade political party macam PN. Tuan Sri, mungkin masyarakat sekarang ni dengan COVID dah melanda, dia mengalami macam defisit kepercayaan terhadap politik lah. So macam mana kita nak ajak anak-anak muda kat luar sana untuk turut sama buat pilihan semasa dalam pilihan raya negeri ini, supaya macam kita tak nampak macam kemungkaran dan kemudaratan yang mereka sendiri tahu tapi dibiarkan begitu saja. Macam mana kita nak sedarkan mereka muda-muda di luar sana? Ya, masa remaja atau masa muda saya pun pernah melalui. Pasal saya tahu generasi muda Malaysia ni satu generasi muda yang berpotensi baik. Pasal negara kita negara yang baik, berkembang dalam keadaan yang baik. Mereka mempunyai idealisme, mereka mempunyai wawasan, mereka ingin melihat dan ada komitmen untuk menyumbang kepada masa depan Malaysia yang lebih baik. Dan kita berharap bahawa generasi muda kita, pemimpin muda ini, melihat perspektif yang ada ini, kaji dan nilai dari maklumat-maklumat yang diterima daripada berbagai sumber, pelbagai media yang telah membentangkan dengan keadaan kita yang macam ini, dari satu negara yang dihormati, disegani, Asian Tiger, sekarang jadi champion number 1 of corruption. Tak malu generasi muda
dengan status kita, dengan image yang seperti yang kita paksa pikul. Kerana perbuatan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional dan UMNO ini letakkan kita begitu pariah ke bawah. Kita nak terima ni. Anak muda yang idealistik, anak muda yang visionary tidak akan dapat terima ini. Kerana itu mereka mesti participate, mesti ambil bahagian dalam ini untuk sama-sama menyumbang kepada kewujudan sebuah kerajaan yang baru di Johor ini dan juga insya-Allah dalam PR yang ke-15. Jangan lupa peranan generasi muda ini amat penting sekali dan kita berharap mereka akan sama-sama dapat menentukan hala tuju bangsa kita kepada hala tuju yang lebih konstruktif pada masa akan datang. Tan Sri, ada yang mengatakan, bukan pihak lawan mengatakan mereka lebih berupaya, mempunyai kemahiran, kepakaran yang lebih baik daripada Perikatan Nasional kerana mereka dah 60 tahun berpengalaman mengendalikan negara. Apa yang kita patut cakap kepada pengundi ini untuk menyedarkan mereka bahawa Perikatan Nasional juga mempunyai kemampuan yang sama untuk mentadbir urus dan untuk menentukan masa depan yang lebih baik bagi rakyat Johor? Yalah, kita laluan sejarah sesuatu parti ni satu natural fenomena. Mau buat empire yang lebih besar pun there is an end to it. Ya, jadi saya tengok ni laluan sejarah UMNO ni dah macam ni graf lah. Jadi semua tahu tu, semua faham benda ni bahawa dia dah semakin luntur, semakin terjunam ke bawah dan sebagainya. Kerana itu walaupun dia ada zaman kecemerlangan ni, macam saya sebut Datuk Onn Jaafar sampai Tun Mahathir, tapi ini zaman keruntuhan yang membawa banyak kebinasaan, yang membawa banyak penghinaan, yang membawa banyak perkara yang tak masuk akal, yang memburukkan imej negara, yang memalukan rakyatnya. Ini petanda-petanda bahawa kehancuran sesuatu perjuangan. UMNO mungkin dah sampai tahap ini. Ya, tahap ini. Kerana itu kita bersyukur kerana dalam bersatu ni kita ada orang-orang UMNO yang berpengalaman juga datang ke sini masa dulu, tapi mereka tak sanggup melihat satu kepimpinan dalam UMNO yang terjebak dan yang bergelumang dengan budaya rasuah ni. Mereka lebih hijrah juga daripada parti-parti lain. Kerana kita masih ada the reservoir of good leadership, satu kumpulan kepimpinan yang boleh digerakkan. Ialah umur parti kita baru 3-4 tahun saja, perkara biasa. Tapi orang dalamannya adalah orang yang boleh ke depan untuk mengambil alih kepimpinan ini. Kita pun rasakan bahawa UMNO ni pun bukan saja kerana kemungkaran yang dia buat dan kemaksiatan yang dibuat itu, mereka mungkin akan melalui satu proses perpecahan natural. Sekarang ada dua faction, Perdana Menteri, Presiden UMNO. Mereka akan bertempur. Macam mana pun mereka akan bertempur. Masih kepentingan yang berlainan. Jadi ini juga insya-Allah akan bawa keruntuhan sendiri. Kita tahu. Saya tengoklah dalam semua peringkat ni dah begitu cara dia lah. Itu tak ada stabil langsung. Dia kata walaupun dia kata kestabilan, saya fikir dia kata nakkan kestabilan, kita nakkan kemakmuran tanpa rasuah. Mana baik lagi, kemakmuran tanpa rasuah, kestabilan dan kemakmuran. Sebab apa stabil tu orang diam je, dia senang mencuri, senang kaut, senang buat macam IMDB, senang buat macam SRC, buat macam mana nak sapu tabung haji, macam mana nak sapu Felda, macam mana kita stabil lagi. Itu satu konsep bodoh dalam kepimpinan. Stabil tidak ada makna sekali tak ada kemakmuran tanpa rasuah, tanpa kita mengasaskan negara kita ini kedaulatan undang-undang yang menjadi sendi sistem kenegaraan kita. Jadi itu maksud dia lah. Kalau nak cakap stabil, biar cakap stabil betul, bukan stabil bodoh. Duduk saja orang lain kaut. Ulu salam kaut. Jadi bila mereka macam tamak dan sibuk berebut kuasa, rakyat yang terpinggir sebenarnya. Itulah. Rakyat yang jadi ini. Tapi kadang kita heran juga di ini kadang-kadang salam kaut RM100 kadang saut ni.
Mereka tidak ada satu sense of belonging, sense of commitment rakyat Malaysia terhadap masa depan kita, negara kita. Tak dapat lihat macam mana apa yang dilakukan oleh pemimpin ini sampai merobohkan apa yang telah tamadun yang kita asaskan sejak merdeka. Benda macam ni dia tak nampak. Kecuali budak-budak muda kita yang ada educated ni sikit lah, menjelaskan benda ni macam mana. Ya, tak usah terpesong hanya dengan salam RM1 ini. Haram kita menyokong orang-orang yang melakukan bid'ah ini. Ya, kita bersebahar dengan orang menyokong orang yang menyamun perompak, sama dosanya kita laku sebagaimana orang yang melakukan perompakan dan samunan itu. Ini adalah satu prinsip Islamik yang penting dan kita tak faham ke? Itu kata saya tadi, mana kita punya akal yang Allah beri dan iman kita yang memandu? Tak ada. Duit. Oh, apa ni, wallet ni, dia jaga. Masih ada orang. Wallet masih ada tak, Sri? Macam dulu lah, wallet lagi kuat sekarang. Duit sampai. Tak perlulah orang you curi lah. You kita beri lebih kita ya. Engkau curi, engkau dapat banyak, biar kita banyak ya. Berjuang macam tu macam mana? Masya Allah. Laknat oleh Allah benda yang macam ni. Tak ada, kita seluruh negara dapat macam-macam penyakit, banyak macam dugaan daripada Allah, satu demi satu. Kerana pemimpin-pemimpin ini masih belum sedar dan tak dapat hidayah dan tidak mau merelakan diri mereka untuk melepaskan dari perangkap kemaksiatan, kemungkaran seperti ini. Tan Sri, poster boy kepimpinan kita, mereka selalu cakap, mereka tak berani tunjuk poster boy mereka. Tak ada gambar presiden pun di kiri kanan jalan. Adakah Tan Sri Muhyiddin ni satu aset yang betul-betul patut digunakan oleh Perikatan Nasional untuk menyeru rakyat menyokong Perikatan Nasional? Saya, Tan Sri Muhyiddin Yassin, seorang tokoh sederhana tapi hebat. Ya, macam saya kata tadi, kalau banding sangat dia dengan Presiden PKR lah yang ada sekarang, mana itu calon-calon PM. Calon Tan Sri Muhyiddin dengan Zahid Hamidi calon PM kalau dia orang parti dia orang menang. Macam langit dengan bumi lah yang saya tengok ni. Yang seorang tu, macam saya sebut, saya nak ulang lagi lah, 2 kali masuk penjara main bontot jantan. Apa ni? Ada akal kau nak terima macam ni? Macam-macam kes lagi ada. Macam ni, Zahid ni semua kes prima facie, benda macam ni dah terjelas. Jadi Muhyiddin dapat cemerlang. Pilihan kepada Perikatan Nasional satu pilihan yang natural dalam keadaan yang seperti ini. Ya, saya berjuang dengan Tan Sri Muhyiddin ini sejak awal. Saya hampir 50 tahun dalam UMNO berjuang, dan saya dapat berjuang dalam satu pasukan sama Tan Sri Muhyiddin dengan apa yang dipanggil tim wawasan dulu. Tim ini diketuai oleh Anwar Ibrahim, Najib, Rahim Tamici, Muhyiddin, Mat Taib, untuk mengambil alih kononnya pemimpin muda terhadap kepimpinan negara. Tapi lepas Anwar potong saya pula. Aduh, Mat Taib pun kena tendang macam-macam. Orang yang tak ada ikhlas, orang gila kuasa. Itu kifarahnya. Dah berjuang 30 tahun, 3 dekad nak jadi PM, dah sampai betul finishing line kan, pop, dia jatuh. Kena sumpah. Macam itulah. Zahid pun sama juga. Dalam pertandingan pemuda dulu, sebenarnya saya menang. Diberitahu oleh pembilang undi dari UiTM, tukar tong. Pada masa itu dah saya kalah pula. Tak apalah, saya undur diri. 15 tahun buat bisnes, alhamdulillah berjaya juga saya. Ada kuari, ada hotel, ada taman buaya, ada property yang kuat Kuala Lumpur, Melaka. Alhamdulillah 15 tahun. Bila Tuan Mahathir jemput saya balik, rahim mesti basuh balik bersatu. UMNO dah rosak. Saya fikir masa tu UMNO dah nak diharamkan. Benda macam tu, kita banyak cakap tentang benda yang seperti itu kan. Saya kata, ya betul. Saya lihat, saya nilaikan dengan pengalaman saya hampir 50 tahun, UMNO rosak. Makin rosak. Saya pergi dengan Tan Sri Muhyiddin. Saya faham masa dia berjuang,
seorang yang tak boleh diganggu-gugat, tak tertarik dia dengan rasuah-rasuah seperti ini. Jadi saya tengok dia potensi yang cukup baik jadi Perdana Menteri. Mungkin dia mengulangi sejarah kalau parti kita menang. Kita beri sokongan, kerana itu saya kekal. Walaupun Tun Mahathir dulu mentor saya di Melaka ketika saya Ketua Menteri, dia menganugerahkan saya Tan Sri ini kerana transformasi Melaka dari sebuah ekonomi yang sleepy hollow, backward, terkebelakang, mundur, miskin, papa ke dana Melaka. Bila Rahim Tamici masih 12 tahun datang ke Melaka, dia kata change Melaka. 12 tahun Melaka jadi vibrant, ekonomi yang lebih baik, rezeki banyak, peluang perniagaan banyak, infrastruktur penuh, disambung oleh ketua-ketua menteri yang lain pada masa itu. Ya. Jadi kerana itu saya melihat contemporary saya, Mahyudin, Ahmad Taib kat Selangor, Mahyudin kat sini. Jadi kita telah biasa dalam satu perjuangan, dan kerana itu bagi saya Mahyudin antara 3 bakal Perdana Menteri inilah yang paling baik untuk jadi meneraju sekali lagi negara kita jika kita menanglah, insya-Allah. Tengok dia 18 bulan jadi Perdana Menteri, ya, tengok 18 bulan macam mana dia menghadapi keadaan COVID ini dengan ketegasan dia dan segala bantuan-bantuan dia. Rahsia kawan saya dekat Melaka kata, oh Tan Sri, saya punya company banyak ni, tapi kerana Tan Sri Mahyudin, bukan dia je, kawan-kawan yang lain, apa yang disampaikan bantuan-bantuan sampai 300,000 lebih jadi kenyataan, dan semua kawan-kawan yang Melaka dapat merasakan nikmat bagaimana Tan Sri Mahyudin sebagai Perdana Menteri dapat membantu mereka-mereka yang terkandas dan tersingkir daripada COVID epidemik ini atau pandemik ekonomi ini. Mereka dapat bantuan yang baik. Cakap jadi, banyak pemimpin politik cakap tak jadi, cakap bohong, sedapkan hati dan tak menggunakan kuasa yang sepatutnya. Jadi saya jadi Ketua Menteri Melaka, saya berazam bila kata Tun Mahathir kata change Melaka. Saya kata kuasa politik mesti digunakan untuk mensejahterakan rakyat, mesti digunakan. Saya buat perubahan banyak dalam negeri Melaka. Saya tahu kuasa politik ini, dan saya pemimpin-pemimpin sekarang dalam Bersatu dan lain-lain apabila mendapat kuasa politik ini harus mempunyai komitmen melihat bahawa kuasa politik ini harus mensejahterakan penghidupan rakyat. Lepas tu kalau kita sejahtera, kita jadi lebih makmur, alhamdulillah, kerana kita berangkat. Kerana itu saya percaya Tan Sri Mahyudin dari dulu mempunyai rekod yang baik, bukan satu personality yang kontroversi, sanggup menghadapi Perdana Menteri hingga tersingkir. Dengan rahmat Allah dia jadi balik, dan dia dalam Bersatu, di dalam PH itu dia ambil keputusan bersama untuk keluar daripada PH, walaupun setuju atau tak bersetuju oleh pengurusi Bersatu pada Tun Mahathir, dia tarik. Sebab apa? Dia nak putuskan tali hayat PH ini yang didominasi oleh DAP, didominasi oleh PKR, yang menyarankan dasar-dasar yang tidak selaras dengan keperluan dan hasrat rakyat majoriti pada masa itu. Kita masih ingat lagi ketika Tun Mahathir ketika selalu berucap, Lim Guan Eng sebelah dia membisik-bisikkan seolah tak setuju dengan kepada Tun Mahathir. Weh, begitu sekali dominasi PH untuk melarikan daripada, kita tak setuju cara itu. Kerana itu keputusan Bersatu untuk keluar dari PH untuk memendekkan talian hayat PH, satu tindakan orang kata patriotik, nasionalistik. Dan kita tubuhkan PN. UMNO yang dah tersungkur tu, dah jatuh dah, orang tendang dia daripada koridor kuasa. Kita angkat, hai sahabat, mari sini duduk sama-sama. Kerana perpaduan Islam seluruh negara dari Perlis hingga ke Sabah, mari kita sama-sama atas semangat ikhwah Islamiyah untuk sama-sama mentadbir negara. Ini pula dicocok jubur kita pula, bontot kita. Lepas tu, ini tak betul, itu tak betul, ini pengkhianat, itu dan sebagainya. Dan orang yang angkat dia daripada tersungkur dari duduk, 15 ahli parlimen dia tarik sokongan kepada Mahyudin. Apa pasal macam ni? Macam tu dah berlaku kat Melaka kat sini. Kecuali
Tak ada lain yang saya boleh kegilaan kuasa. Bila orang dah sampai tahap untuk pengakhiran sesuatu perjuangan, ini berlaku macam ni lah. Nilai-nilai buruk. Tak ada lagi nilai-nilai murni dari penghayatan kepada pemimpin-pemimpin. Nilainya buruk. Dapat je kuasa, dapat je nak rebut harta, dapat je nak rebut fund, apa ni, duit. Masya Allah, benda yang macam ni. Kalau orang yang berjasa seperti ini angkat kita gigit balik tau. Tasri, dari dominasi DAP dalam kerajaan PH yang pernah disertai bersatu itu adalah perkara yang benar. Benda-benda yang real, DAP memang diktat kerajaan pada ketika itu. Memang kerajaan DAP nak masa tu Anwar jadi Perdana Menteri, hari-hari dia hentam. Hari-hari kita tengok dia hentam Mahathir, cepat kat sini. PKR macam lambung bola lah. PKR angkat bola, DAP tenang, boom. Hari-hari tuntut tak. Itu Mahathir tak? Dari segi itu bagus. Dia tak suka orang puji macam ni. Tapi saya puji Tuan Mahathir. Kan dia sanggup letak jawatan beri pada Mahyudin asalkan Anwar ni yang dah tunjuk rekod dia, macam-macam jenis rekod ni tak jadi Perdana Menteri. Itu satu pengorbanan Tuan Mahathir yang mungkin tidak tercatat dalam sejarah, tetapi di dalam minda kita tahu itu satu pengorbanan negarawan kita untuk melihat bersatu dan kewujudan. PM ini menyelamatkan situasi PH yang pada masa itu hampir dikontrol, didominasi dan dimanipulasi oleh DAP. Okay, Tan Sri, sebagai penutup lah, dan rangkuman tu. So pada tarikh 12 Mac, hari kemudian ni, apa yang pengundi patut fikir sebelum dia keluar rumah? Apa yang patut dia fikir sebelum dia melakukan? Nasihat lah Tan Sri. Sebelum dia nasihat saya sebagai veteran politik lah, ya. Sebagai penduduk Malaysia negarawan, saya tak nak you masukkan politik punya ni sebagai orang, sebagai pemimpin lah, bekas pemimpin lah. Nasihat saya lah, setelah saya lalui liku-liku dan perjuangan politik dan laluan sejarah UMNO dari dulu sekarang ada ni, saya fikir orang Johor tak payah fikir panjang lagi. Pasal dah ada fakta-fakta yang begitu banyak kita bentangkan. Dan fakta ini bukan auta, fakta itu betul, faktual. Jadi di sini kita nak lihat Johor satu lagi membuat sejarah dalam laluan sejarah negara kita. Kalau di sini lahirnya UMNO, kebangkitan UMNO, bangunnya UMNO, kita nak lihat ni bumi Johor, kalau boleh rakyat negara Johor buat satu lagi transformasi, revolusi politik, tukar kerajaan yang haprak ini, yang dah tak ada imej dan tak ada maruah, tak ada harga diri, tukar kepada Perikatan Nasional. InsyaAllah Allah akan berkati kita ini sebagai satu perjuangan Islamik yang paling mulia sekali.